Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1155. Antara paparan utama. Layakkah ahli lembaga pengarah FGV dibayar elang lumayan? Apabila tentera sibuk berladang, siapakah yang jaga sempadan? Katak takut patah kaki kalau ada akta anti lompat parti. Dana politik atau barah politik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin Pakatan Harapan mengecam tindakan ahli lembaga pengarah Felda Global Ventures FGV menaikkan elang mereka dalam mesyuarat pada Khamis. Mana moral kompas Felda dan kerajaan dalam meluluskan RM180,000 kenaikan elang pengerusi FGV ketika peneroka dan rakyat menghadapi kenaikan kos sara hidup? Soal ahli Dewan Undangan Negeri Ketari, Pahang, Yang Syafura Osman. Beliau berkata satu dokumen yang diperolehinya berkaitan dengan keputusan mesyuarat tersebut menunjukkan pemegang-pemegang saham FGV telah meluluskan usul-usul berkaitan dengan pindaan menaikkan kadar elang pengerusi dan ahli lembaga pengarah yang lain seramai 6 orang. Melalui pindaan itu, elang bulanan yang diterima oleh pengerusi kini berjumlah sebanyak RM480,000 setahun atau RM40,000 sebulan. Manakala untuk ahli lembaga pengarah yang lain, elang bulanan yang diterima berjumlah sebanyak RM150 setahun atau RM12,500 sebulan untuk seorang ahli lembaga pengarah, katanya. Menurut beliau, jumlah keseluruhan elang yang telah diluluskan bagi ahli lembaga pengarah FGV di dalam mesyuarat pada petang itu adalah sebanyak RM1.38 juta, tidak termasuk elang-elang jawatankuasa yang lain. Timbalan Ketua DAPSI Kebangsaan itu menyifatkan kenaikan elang tersebut tidak wajar. Dikala rakyat kini terhimpit dengan masalah kos kehidupan yang semakin meningkat, kenaikan elang ini adalah tidak munasabah dan tidak patut. Ini adalah kerana walaupun prestasi FGV kini semakin pulih dari masalah yang dihadapi sebelum ini dan mula mencatatkan keuntungan, ia bukanlah satu tanda aras yang membenarkan kenaikan elang pengerusi dan para ahli lembaga pengarah, ujar beliau. Syafura mempersoalkan bagaimana FGV boleh menaikkan elang pengerusi mereka daripada RM25,000 sebulan kepada RM40,000 sebulan, menjadikannya lebih tinggi berbanding elang pengerusi dan ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang lain. Katanya mesyuarat agung FGV pada petang itu sepatutnya berkisar mengenai kebajikan peneroka sebagai pemegang taruh terbesar FGV. Mereka sepatutnya menerima faedah yang tinggi hasil dari keuntungan yang dicatatkan oleh FGV, bukan ahli lembaga pengarah ataupun pengerusi. FGV sepatutnya perlu peka dengan keadaan semasa dan bukan sibuk memenuhkan kantung poket pengerusi dan ahli lembaga pengarahnya apabila syarikat mula membuat keuntungan. Banyak lagi faedah dan perkara yang boleh diberikan kepada peneroka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka menggunakan wang kenaikan elang itu, tegasnya. Menurut Syafura, pada tahun 2019, ahli lembaga pengarah FGV telah membawa usul yang sama tetapi ditolak oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan diperbadankan. Kenapa kali ini dibiarkan saja? Ini amatlah kurang ajar sekali. Segelintir golongan atasan mendapat ratusan ribu, tetapi pada hari yang hampir sama, peneroka Felda dalam golongan B40 mendapat RM100. Keluarga Malaysia sebeginikah yang adil dan prihatin? Melayu di bawah ditindas dan diperas, yang di atas seronok bagaikan di kayangan, bidasnya. Sementara itu, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menganggap ahli lembaga pengarah FGV telah mengkhianati para peneroka Felda. Jumlah elang tahunan yang dibayar kepada ahli-ahli lembaga pengarah itu kelihatan lucah jika dibandingkan dengan kehidupan sukar peneroka-peneroka Felda.
Pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan telah membentangkan kertas putih di Parlimen untuk menyelamatkan peneroka-peneroka Felda. Felda dan SGV daripada kerugian dan hutang yang besar. Berbilion ringgit kerajaan telah suntik untuk selamatkan Felda, ujarnya. Menurut beliau, amat malang dan sungguh tidak bertanggungjawab jika ahli-ahli lembaga pengarah FGV pada mesyuarat agung mereka hanya membincangkan, membentangkan dan meluluskan elang-elang mereka sendiri. Beliau menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Pengerusi Felda Tan Sri Idris Yusof campur tangan dalam perkara ini supaya tidak membenarkan ahli-ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti FGV ini secara tamak dan tidak amanah mengaut faedah dan ganjaran elong besar untuk diri mereka sendiri. Rakyat Felda dan anak-anak mereka perlukan pembelaan. Penyelewengan ahli-ahli lembaga pengarah FGV perlu ditamatkan segera, tegasnya. Layakkah elang ahli lembaga pengarah FGV dinaikkan dengan begitu lumayan? Jawapannya, tidak layak. Ini kerana sebahagian besar daripada keuntungan FGV adalah kerana harga kelapa sawit di peringkat antarabangsa meningkat sejak tahun 2021 dan usaha keringat para peneroka Felda bukan kerana kebijaksanaan ahli lembaga pengarahnya menguruskan GLC tersebut. Buktinya, sehingga hari ini, saham FGV yang disenaraikan di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 dengan harga tawaran permulaan RM4.55, kemarin hanya bernilai RM1.50 sahaja. Malah dalam surat oleh Bursa Malaysia Securities Berhad, Bursa Securities bertarikh 28 Januari 2022, FGV Holdings Berhad diberi tempoh sehingga 3 Ogos 2022 bagi membolehkannya mematuhi keperluan berkaitan ketetapan penyenoraian pasaran utama. Mengikut rekod pendeposit, tebaran pemegangan saham awam syarikat terus berkurangan daripada 13.69% setakat 30 Jun 2021 kepada 13.07% setakat 31 Disember 2021. Syarikat juga masih belum mematuhi ketetapan tebaran pemegangan saham awam dan akan terus melakukan libat urus dengan pemegang saham utama berkaitan rancangan untuk menangani kekurangan tersebut dalam tempoh masa diberikan oleh Bursa Securities, kata FGV di petik bernama. Tiba-tiba kita dengar ahli lembaga pengarah FGV bermesyuarat menaikkan allowance dan faedah untuk diri mereka sendiri. Justru tidak keterlaluan apabila tindakan tersebut dikecam dan mereka didakwa tidak bertanggungjawab, tamak dan tidak amanah selain mengkhianati para peneroka yang kini bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi. Kementerian Pertahanan MINDEF berhasrat untuk mewujudkan kawasan tanaman di setiap kem Angkatan Tentera di seluruh negara bagi menjamin sekuriti makanan terutama untuk keperluan anggota. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata pada peringkat permulaan kem Said Sirajuddin Gemas di Tampin telah pun dijadikan projek rintis bagi tujuan berkenaan. Aktiviti bercucuk tanam itu dah ada pun. Said dah tengok tadi. Jadi dalam apa jua keadaan termasuk harga makanan melambung, kita ada kemampuan sendiri. Sekurang-kurangnya anggota boleh fokus kepada tanggungjawab mereka iaitu keselamatan dan pertahanan. Saya nak dapat laporan nanti dan sekiranya boleh diperluaskan untuk ke semua kem atau mungkin setiap zon, katanya seperti di petik bernama pada Selasa. Beliau berkata perbincangan mengenai perkara itu telah dibuat bersama Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Zamrus Muhammad Zain. Satu hantaran di Facebook Kementerian Pertahanan Malaysia pada 21 Jun menyatakan bahawa ladang integrasi Tentera Darat Gemas menerusi program kelestarian makanan Tentera Darat merupakan usaha pengurusan tertinggi Tentera Darat Malaysia TDM bagi membantu meringankan kos sara hidup warga Tentera Darat melalui hasil pertanian. Dirangka sebagai langkah awal dalam menangani permasalahan krisis makanan yang berkemungkinan dihadapi pada masa hadapan. Selain itu, memastikan kelestarian makanan dalam Tentera Darat Malaysia, khasnya dan negara amnya sentiasa terjamin menurut kenyataan di Facebook itu. Tindakan membuka ladang sayur-sayuran adalah satu usaha yang baik untuk menangani masalah sekuriti makanan yang mungkin wujud di masa akan datang. Namun, adakah mewujudkan ladang tanaman di setiap kem tentera itu sesuatu yang bijak daripada segi keselamatan negara? Sempadan negara kita sering diceroboh oleh tentera asing, tidak kira di darat, laut mahupun udara. Terkini semakin kerap tentera abang besar Hishamuddin iaitu dari negara China menceroboh ruang udara dan laut negara kita.
Menurut laporan media pada 4 Jun 2021, kapal pengawal pantai China dikesan berada berdekatan berting Patinggi Ali, Sarawak. Pada 9 Februari 2022 pula, pesawat pengangkut taktikal dari China didakwa memasuki ruang udara negara. Malah pesawat Israel juga pernah terbang di atas ruang udara Malaysia 19 Mei 2021 lalu pada pukul 2.55 pagi. Kononnya, pesawat Boeing 737-400 milik syarikat Israel Aerospace Industries ELTA atau IAI ELTA itu tidak dibenarkan mendarat atau berlegar-legar di ruang udara Malaysia. Jika sebahagian tentera sibuk berladang, cukupkah selebihnya dikerah mempertahankan negara? Sedangkan tuntutan tugas hakiki mereka ialah menjaga keamanan dan keselamatan negara. Kalau mereka keluar ke sana ke sini untuk mempertahankan negara, siapakah pula yang akan menjaga ladang? Upah pekerja dari Bangladesh? Tidakkah ini menjejaskan security camp berkenaan? Jangan nanti kem tentera kita terdedah kepada musuh dengan tepat menerusi ladang-ladang mereka sebagaimana kisah perisai Israel Eli Cohen atau nama penuhnya Eliyahu Ben Shaul Cohen yang memberi cadangan supaya tentera Syria terlibat dalam perladangan di Bukit Golan pada sekitar tahun 1961-65. Jangan kerana tentera sibuk dengan hal yang berkaitan dengan penanaman sehingga urusan hakiki iaitu memperkasa aspek ketenteraan itu sendiri terabai. Buatlah keputusan dengan penuh hikmah. Ambil tragedi Bukit Golan itu sebagai iktibar. Tentera tidak wajar diserabutkan dengan isu tidak cukup bahan makanan atau buka ladang tanaman. Soal menangani isu sekuriti makanan sewajarnya diserahkan kepada pihak yang ada kepakaran dalam bidang berkenaan. Justru fikirlah cara lain yang inovatif untuk memenuhi keperluan makanan bagi tentera kita. Ramai pesara tentera yang memerlukan pekerjaan. Bukankah lebih baik jika mereka yang dilibatkan dengan perladangan dengan akhirnya menjadi pembekal tuntas makanan bagi tentera? Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Mohammed berkata, geng katak cuba sabotaj rang undang-undang anti lompat parti kerana takut kalau sudah jadi undang-undang, mereka akan patah kaki dan tak boleh melompat lagi. Beliau melihat pada awal cadangannya ramai ahli-ahli politik beria-ia menyokong RUU ini dengan harapan mahu membendung ahli parlimen daripada melompat parti dan mengelakkan pengkhianatan terhadap mandat rakyat serta parti. Namun menurut beliau, apabila proses perundangan mula dirangka dan mahu dibentangkan di parlimen, tiba-tiba terdapat banyak halangan. Macam susah sangat nak dibentangkan, macam ada cubaan untuk menangguhkan atau mensabotaj pembentangan RUU anti lompat parti ini, ujarnya. Beliau mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilihatnya mengakui wujud kemelut dalam pelaksanaan Akta Anti Lompat ini. Dengan kata lain, perundangan anti lompat akan mengambil masa yang panjang, berdepan risiko ditangguh untuk sekian kali. Kelewatan ini seolah-olah tiada keseriusan dan ketegasan, malah kurang keazaman politik untuk digubal, bahas dan diluluskan. Adakah terdapat gunting dalam lipatan di sebalik kelewatan ini? Kata Zahid dalam Facebooknya. Menurut Nur Jazlan, Ahmad Zahid berpandangan sedemikian kerana UMNO ialah parti yang paling terkesan dan menjadi mangsa lompat parti apabila terdapat ahli parlimennya melompat parti selepas Barisan Nasional BN tewas. Anda rasa siapakah yang cuba mensabotaj pembentangan, kelulusan dan pelaksanaan RUU anti lompat parti ini? Mestilah katak-katak yang sebelum ini begitu gairah bertukar parti demi menjaga kepentingan mereka, tegasnya. Beliau menyifatkan bekas ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu sebagai katak yang dalam ketakutan. Geng katak seperti bekas MP-MP UMNO yang melompat ke Bersatu selepas BN tewas pada PRU 14 lalu mula takut kalau RUU ini sudah diluluskan peluang mereka untuk lompat ke parti lain tak ada lagi. Sebenarnya ramai katak-katak dalam Bersatu itu risau dan takut tentang masa depan politik mereka selepas PRU 15 nanti. Mereka tahu Bersatu tak akan menang dalam pilihan raya umum ke-15 dan hanya akan jadi sebuah parti yang hidup segan, mati tak mahu. Katanya Bersatu hidup dulu disebabkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan katak UMNO seperti Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sekongkol dengan Pakatan Harapan menjatuhkan BN. Beliau juga mengungkit bahawa Mahyadin berjaya menjadi Perdana Menteri kerana UMNO menolong mengangkat beliau dan akhirnya sampai cita-citanya untuk jadi PM.
maka dapatlah Bersatu sambung nyawa balik. Sekarang bila Mahyadin sudah tak jadi PM, prospek Bersatu makin malap dan geng katak mulalah resah, tegasnya. Menurut Nur Jazlan, keterangan saksi dalam kes Ahmad Zahid yang mendedahkan bahawa Mahyadin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri turut menerima imbuhan sebanyak 1.3 juta ringgit daripada projek visa luar negara VLN membuat Bersatu patah kaki dan terduduk. Jadi mereka sudah ada niat dan pelan untuk lompat parti, tinggalkan Bersatu untuk masuk semula UMNO atau mencari parti-parti lain. Memang PL katak, bila satu kolam sudah kering, ia akan cari kolam lain untuk lompat dan untuk hidup. Begitu juga katak politik. Bila parti yang mereka sertai itu sudah tidak boleh beri manfaat kepada kepentingan diri dan kuasa, mereka akan cari parti lain untuk mereka terus hidup. Katanya dengan merujuk kepada Datuk Zuraidah Kamarudin sebagai contoh. Bagaimanapun beliau berpendapat bukan hanya katak-katak politik dalam Bersatu saja yang mahu mensabotaj RUU anti lompat parti. Ada juga dalam kalangan MPBN ketika ini yang bernada musuh politik UMNO juga mahu sabotaj RUU dengan harapan mereka dapat terus bekerjasama dengan sekutu mereka yang melompat parti, dakwanya. Kenyataan Nur Jazlan ini menunjukkan defisit kepercayaan dalam kalangan pemimpin UMNO, khususnya terhadap mereka yang berada dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semakin melebar. Atas sebab itu, agaknya mereka mendesak diadakan segera pilihan raya umum ke-15 agar pencinta katak di kalangan ahli Parlimen UMNO ini boleh dicantas. Apa pandangan kalian? Majlis Peguam berpendapat penggubalan Undang-Undang Pendanaan Politik akan menjadi permulaan baik untuk membendung gejala rasuah dan ketidakcekapan dalam peraturan sistem pilihan raya negara. Presidennya Karen Chia Yee Lin berkata, pada masa ini kecuali peruntukan lapor Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, tiada undang-undang di Malaysia untuk mengurus pendanaan politik sekaligus mewujudkan ekosistem yang matang untuk amalan rasuah. Wujud peraturan derma tanpa penama atau derma daripada sumber asing, katanya dalam ucapan perasmian persidangan bertajuk Akta Pendanaan Politik, Status Semasa, Cabaran dan Hala Tuju Kehadapan, Anjuran Bersama Majlis Peguam dan Institusi bagi Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi, IDEAS, lapor bernama. Menurut beliau, parti politik diurus mengikut peruntukan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan perlu mengemukakan laporan audit keuangan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia tanpa keperluan mendedahkan sumber sumbangan derma yang diterima mereka. Lompang dalam perundangan ini turut merangkumi kekurangan undang-undang jenayah yang berkesan dan kuasa penguatkuasaan yang mencukupi dalam Suruhanjaya Pilihan Raya dan ini mencetus sebahagian masalah menyumbang kepada kekaburan institusi politik. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak asing dengan dakwaan rasuah dan penyelewengan wang oleh mereka yang memegang jawatan. Malaysia berkisar dengan berita berhubung rasuah dan sejak 2015 berpalit dengan kontroversi One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dan kita masih bergelut dengan kesan selepas skandal itu sehingga hari ini. Oleh itu, undang-undang berkaitan perlu dikaji dan dipinda. Majlis Peguam secara konsisten berpegang pada hakikat bahawa kami memerlukan undang-undang untuk mengurus pembiayaan politik dan menggesa undang-undang tersebut digubal, tegasnya seperti dipetik. Karen Chia berkata, undang-undang sedemikian akan menetapkan hak perbelanjaan oleh calon dan parti, meningkatkan pendedahan awam dan mengawal selia dengan betul struktur pendanaan politik dalam pilihan raya umum atau pemilihan parti. Menurutnya, banyak negara lain termasuk Singapura, India, Amerika Syarikat dan United Kingdom telah menggubal undang-undang terperinci dan canggih yang menentukan penerimaan tingkah laku ahli politik dan parti politik. Dalam hubungan ini, beliau berkata, isu pendanaan politik merangkumi pelbagai aspek, rumit serta mengundang banyak halangan dan tiada jawapan untuk solusi khusus untuk mengubah lanskap politik negara dengan sekali mata. Bagaimanapun, saya yakin dengan iltizam politik dan strategi tersusun, undang-undang sewajarnya boleh digubal bagi memastikan pilihan raya yang lebih bersih dan adil, tegasnya. Pendedahan saksi Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan dalam kes mahkamah melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bahawa 1MDB ditubuhkan sebagai dana politik mengejutkan ramai pihak selain amat menjijikkan. Ditambah pula dengan pendedahan saksi-saksi dalam kes Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bahawa
Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB telah memberi dana kepada beberapa orang pemimpin politik. David Tan Siong Soon, iaitu saksi pendakwaan ke-17, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa UKSB memberi dana sebanyak 1.3 juta ringgit kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada tahun 2018 ketika beliau menyandang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan. Sebelum itu, bekas pengarah UKSB Wan Quresh Shah Wan Abdul Ghani mengaku syarikatnya memberi sumbangan dana politik antara RM50,000 hingga RM200,000 kepada bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, kini memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain Khairi, dua menteri lain yang disebut namanya sepanjang prosiding termasuk Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican, Nine American. Turut didakwa menerima sumbangan UKSB ialah Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dan Presiden Parti Cina Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman. Kononnya pemberian tersebut adalah sebagai dana politik. Penafian mereka langsung tidak meyakinkan rakyat bahawa dana politik tidak wujud. Lebih-lebih lagi, kini Presiden Majlis Peguam pula menegaskan perlunya undang-undang untuk mengurus pembiayaan politik. Ini menunjukkan masalah ini bukan sekadar wujud tetapi sudah menjadi barah politik yang dahsyat. Ia akan menjadi semakin parah sebagai pandemik kerosakan akhlak turun-temurun jika tidak dicegah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.